Aduh, sorry. Okey, jadi untuk hari ni seperti biasalah saya akan bercerita kepada anda tentang 5 formula yang saya gunakan okey uh, untuk rakan-rakan semua. Okey, baru-baru ni pada hari semalam, okey, saya ada bercerita, saya ada upload satu status kan. Okey. Satu status di mana saya ada cakap tentang kenaikan komisen saya tu pada tahun ni lebih kurang dalam 300% kan. Okey. Lebih kurang dalam 300%. Jadi dekat sini uh, saya nak dedahkan apa sebenarnya cara yang saya guna. Okey, mungkin benda ni sedikit sebanyak dapat membantu kawan-kawan semua okey di dalam bisnes Don Wow. Ada di antara kita sebenarnya mereka rasa kenaikan komisen untuk tahun ni, dan ada juga antara kita yang sebenarnya tak rasa pun kenaikan komisen dalam Don Wow. Sedangkan ramai orang yang sedang sekarang ni merasai kenaikan komisen tu sangat banyak lah. Tapi ada sebagai orang yang tak rasa kenaikan komisen pada tahun ni. Saya banyak kali saya beritahu dalam satu status saya di mana saya kata kan, tahun ni adalah tahun emas, tahun ni adalah tahun emas kan. Tapi mungkin ada orang yang tak rasa kenaikan komisen. Jadi pada malam ni saya nak share ataupun saya nak kongsikan kepada kawan-kawan apakah sebenarnya formula yang saya gunakan sehingga saya dapat merasakan kenaikan komisen tu dia boleh naik sehingga 300%. Jangan risau, saya akan dedahkan semuanya dan ianya adalah percuma saja kepada kawan-kawan semua. Okey. Alright. Jadi saya tak nak buang masa. Okey, jadi pertama sekali saya nak tanya kepada kawan-kawan, suara dengar tak? Suara saya dengar. Kalau suara saya dengar, boleh tak tolong komen dengar. Kalau tak dengar, boleh bagi tahu saya lah. Okey. Pertama sekali saya nak minta maaf kepada kawan-kawan. Saya janji jam 9.30, tapi tiba-tiba jam 9.45 pula baru saya start kan. Saya dah prepare daripada lepas maghrib lagi. Tapi tiba-tiba entah saya tak tahu kenapa laptop saya tiba-tiba kamera tu dia tak boleh keluar. Angin betul rasa. Sekarang ni saya terpaksa gunakan kamera daripada iPhone saya sendiri. Jadi saya nak control live saya ni pun tak boleh. Saya terpaksa dekat macam tu. Tapi nak buat macam mana kan? Nak tak nak live kena teruskan sebab dah ramai tunggu. Jadi nak tak nak saya kena jalan juga. Okey, jadi pertama sekali saya nak tanya, dengar tak suara saya? Dengar tak? Okey, kalau suara saya dengar, alhamdulillah kita boleh teruskan. Okey, alhamdulillah suara saya dengar. Okey, jadi saya tak nak buang masa saya tak nak buang masa sebab kita masa limit, ada orang nak kerja esok kan. Okey, jadi dekat sini saya kenalkan diri saya buat kawan-kawan yang belum mengenali diri saya. Nama saya Hafiz Arif. Okey. Saya merupakan penjual SIM card Don Wow. Saya jual SIM card Don Wow ni daripada tahun 2014 lagi, dari 20 hari bulan 11 2014 sehingga kini masih lagi menjual SIM card Don Wow. Okey, dan sepanjang 6 tahun ataupun 5 tahun saya pembibitan saya dalam bisnes ni, sedikit sebanyak tu dapatlah merubah hidup saya. Bolehlah bagi makan pada diri saya, ahli keluarga saya kan. Dan apa yang saya nak ceritakan di live pada malam ni adalah kenaikan komisen yang saya hadapi pada tahun ni. Kenaikan dia sangat jauh berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ni saya buat. Okey, ini saya cerita dululah, jalan cerita sebelum saya nak beritahu, saya nak cerita pada kawan-kawan kan. Mungkin kebanyakannya baru sedang menonton live ni, jadi saya ceritakan serba sedikit kepada rakan-rakan semua. Pada tahun 2014, 2015, 2016 saya bermula. Masa tu saya bermula dengan komisen RM53.30 pada bulan pertama. Tapi apa yang saya nak beritahu, dalam masa 3 tahun ni saya punya kenaikan komisen saya mencecah sehingga RM30,000. Okey, RM30,000, RM35,000 macam tu lah. Okey. Ini komisen bulanan ini komisen bulanan. Masuk pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, okey. Okey, bayangkan 2017, 18, 19. Okey, 3 tahun saya buat, komisen saya situ je. Dia tak boleh naik, dia tak boleh turun, dia tak boleh naik turun. Turun boleh, tapi naik cukup payah. Okey. Jadi dekat situ saya cuba mencari formula. Apa formula yang boleh saya naikkan komisen saya? Saya tak tahu kenapa, tapi saya ni jenis yang, alhamdulillah, saya ni jenis yang seorang yang mungkin susah lah, degil untuk putus asa.
degil untuk tinggalkan satu bisnes. Sebab once satu benda tu bila saya dah suka, saya akan buat. Saya akan terus cari formula ataupun terus cari cara macam mana saya nak pecahkan saya punya tempurung ataupun saya punya tempat komisen saya tu untuk lebih daripada tu. Sejak daripada tahun 2016 dulu, saya dah pasang satu impian yang mana saya nak cecahkan komisen saya tu sehingga pada tahap di mana dia cecah 50,000 kan. Jadi bayangkan 2016, 2017, 2018, 2019, 4 tahun saya fight. Saya cuba cari jalan, saya cuba cari cara macam mana saya nak pasti saya boleh cecah komisen tu. Hinggalah pada tahun 2020, formula yang saya guna ni akhirnya mungkin dia kena pada tempatnya dan dia membuahkan hasil. Hasilnya bukan 50,000 tuan-tuan, tapi hasilnya boleh dikatakan 300%. Maksudnya 3 kali ganda kenaikan daripada komisen asal saya. Jadi saya rasa saya perlu bercerita kepada kawan-kawan semua. Sebenarnya benda ni dah lama saya fikirkan. Dah lama saya nak bercerita secara live kepada kawan-kawan semua, tapi saya tak ada keyakinan ataupun maksudnya saya takut cara yang saya bagi tu ni salah. Saya tunggu masa yang sesuai, saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk saya beritahu kepada semua. Dan jika anda yang sedang menonton ni adalah anda yang tidak mengalami kenaikan komisen ataupun naik komisen tu sangat sedikit, mungkin tuan-tuan boleh gunakan cara yang saya gunakan ini. Jangan risau, tak ada apa-apa rahsia pun. Jika cara saya ni memberi tidak memberi apa-apa kesan kepada komisen tuan-tuan, saya cadangkan jangan guna. Okey, try guna dulu. Kalau komisen tuan-tuan tak menaik, jangan guna. Tetapi kalau komisen tuan-tuan kenaikannya drastik ataupun kenaikannya yang baik, saya cadangkan teruskan saja. Okey. Jadi di sini inilah 5 formula yang akan saya dedahkan kepada rakan-rakan semua. Faham saya harap tuan-tuan boleh faham lah. Minta maaf live lambat dan mungkinlah dia tak berapa nak sempurna. Saya minta maaf awal-awal lah. Okey. Jadi saya teruskan. Okey. Jadi pada hari ini saya akan mendedahkan kepada rakan-rakan, tajuk live kali ini adalah tentang 5 formula bagaimana saya kembangkan komisen saya hingga kenaikan dia melebihi daripada 300%. Saya bagi kiraan lah, senang cerita lah. Saya tak nak cerita secara public lah, tapi tuan-tuan boleh kira sendiri. Kalau komisen saya asalnya 30,000, kalau kenaikan 300%, berapa komisen dia? Itulah komisen yang saya dapat sekarang ni. Okay? Alright. Jadi pada hari ni saya tak nak buang masa. Apa topik yang akan saya cover kepada kawan-kawan semua adalah pertama tentang pertama tentang asas. Okey, macam mana kita nak dapatkan komisen yang banyak. Ini tuan-tuan semua kena tahu. Jika tuan-tuan buat bisnes Tonewall ataupun senang cerita tuan-tuan menjual SIM kad Tonewall, pengedar SIM kad Tonewall, tuan-tuan kena tahu apakah asas untuk kita naikkan komisen kita. Perkara asas yang kita perlu tahu untuk naikkan komisen. Okey. Yang kedua yang akan saya kupaskan topik adalah apakah penyebab komisen itu tak naik? Kenapa komisen tak naik? Okey. Yang ketiga, apa yang akan saya kupaskan kepada rakan-rakan semua adalah 5 formula yang saya gunakan untuk saya naikkan komisen saya. Dan yang terakhir tentang kesimpulan lah. Mungkin ada ilmu khas yang akan saya beritahu kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah kalau ada masa kita buat hadiah lah. Siapa yang aktif tonton belajar kan. Okey, cuma pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah buat yang menonton live ni. Dan jika ianya bermanfaat, kawan-kawan semua boleh share lah live ni. Okey, jadi saya teruskan. Saya tak nak buang masa. Okey, perkara yang pertama, saya akan kupaskan tentang topik asas. Bagaimana kita nak banyakkan komisen kita. Okey, seperti yang tuan-tuan tahu, untuk kita banyakkan komisen kita, perkara yang paling utama, ada 2 perkara yang tuan-tuan kena tahu untuk tuan-tuan naikkan komisen. Okey, yang pertama adalah penajaan ataupun pendaftaran ataupun sales. Mana-mana nama tuan-tuan boleh guna. Jika tuan-tuan tak ada sales, maka tak adalah komisen. Tuan-tuan kena tahu, jika tuan-tuan tak ada sales, tak ada komisen. Sebab kita kena tahu, dalam bisnes Tonewall ni, kita dapat duit adalah berdasarkan daripada top up pelanggan-pelanggan kita. Okey, top up pelanggan-pelanggan kita. Jika tuan-tuan tak ada orang top up, tak ada customer top up, maka tuan-tuan tak ada komisen. Jadi kalau tuan-tuan ada satu orang customer, okey, dia top up 50. Okey, tuan-tuan dapat komisen 10% katakanlah. Maka tuan-tuan dapat RM5. Okey, macam mana tuan-tuan nak banyakkan komisen? Jawapan dia simple. Tuan-tuan kena buat sale banyak.
buat activation banyak, buat pendaftaran banyak, buat penajaan banyak. Pilih apa nama yang tuan-tuan nak panggil benda tu. Kalau saya lebih selesa penajaan. Okey, tuan-tuan kena daftar ramai customer di tier 1. Sebab itu adalah jalannya. Kenapa saya kata daftar customer di tier 1? Sebab tier 2, tier 3 kita tak boleh kontrol, tuan-tuan. Kalau dia berkembang, alhamdulillah. Kalau dia tak berkembang pun, alhamdulillah. Okey, sebab itu benda tu di bawah kawalan kita. Pada tier 1, itu di bawah kawalan kita sendiri. Sebab kita yang kontrol, kita yang daftarkan. Okey, kalau kita malas, kita tak daftar lah. Kalau kita rajin, kita daftar ramai. So, pokok dia, asas pertama kalau kita nak banyakkan komisen kita ramaikan pelanggan. Ramaikan activation dekat tier 1, pada level 1. Okey, ramaikan pelanggan. Buat sale banyak-banyak. Setakat ni saya dah ada lebih kurang 2,000 orang pelanggan saya dekat tier 1. Itulah asas dia untuk komisen banyak. Okey. Perkara yang kedua yang tuan-tuan kena tahu adalah untuk kita banyakkan komisen adalah melalui duplicate. Maksudnya duplikasi. Kalau kita buat sendiri kerja, okey, dan pada masa yang sama kita ada ejen tu pun buat kerja juga, maka komisen kita lebih cepat bertambah. Sebab dalam sistem Tonwow ni, kita kena tahu, kita punya komisen bukan pada tier 1, tapi kita ada tier 2, kita ada tier 3, kita ada tier 4 sampai lantai semua ada. So, kalau kita buat kerja pada masa yang sama, kita ada ejen-ejen ataupun kita ada dealer, bukan saja pengguna, tapi kita ada dealer. Maksudnya orang ni pun nak buat bisnes juga. Maka komisen kita lebih cepat berkembang. Sebab kita kena tahu, bila kita buat kerja seorang, dengan kita buat kerja berkumpulan, kumpulan lebih cepat kan? Berkumpulan lebih cepat. Untuk kita selesaikan satu kerja, kalau kita buat seorang-seorang dengan kita buat secara berkumpulan, dah tentu kumpulan cepat kalau ada kerjasama yang baik. Jadi ini adalah asas dia. Pertama, pendaftaran sales kita. Kedua, kita kena ada team. Jadi kalau kita ada dua-dua benda ni, insya-Allah komisen kita akan banyak lah. Jadi itu asas dia. Tuan-tuan kena tahu. Jadi tuan-tuan tahu basic untuk kita naikkan komisen bila kita punya penajaan pada tier 1 banyak, dan kedua bila kita ada team yang kuat. Kita ada tim kita sama-sama buat kerja. Kalau kita seorang buat kerja, dia boleh naik, tapi dia tak cepat. Jadi tuan-tuan kena tahu asas dia yang ini. Okey, yang kedua, apa yang tuan-tuan tahu, topik yang kita akan kupaskan nombor 2 adalah apakah penyebab komisen tidak menaik, tuan-tuan. Okey. Penyebab komisen tidak menaik, penyebab komisen tidak menaik, dia apabila tak ada orang top up. Tuan-tuan faham tak? Tak ada orang top up. Kalau ada orang top up, dan tentu kita akan ada komisen. Tapi kalau kita tak ada orang top up, maka kita tak ada komisen. Saya nak betulkan tuan-tuan punya mindset. Kita punya komisen, kita punya keuntungan, pendapatan kita dapat daripada jualan SIM card, bukan daripada berapa banyak SIM card kita jual. Kalau kita jual 100 SIM card sekalipun, kalau tak ada orang top up, kita tak dapat komisen, tuan-tuan. Okey? Kalau kita jual banyak SIM card sekalipun, kalau orang buang SIM card, kita tak dapat komisen, tuan-tuan. Tapi kalau kita daftar walaupun sedikit, tapi kalau ada orang top up, kita ada komisen. Jadi penyebab kenapa kita punya komisen tak menaik ataupun kita tak ada komisen adalah disebabkan orang tidak top up. Maksudnya tiada top up. Senang cerita yang tuan-tuan selalu dengar adalah expiry. Kalau tuan-tuan daftar ramai-ramai pun, kalau orang tu expired, SIM card tu expired, orang tak guna, kita tak dapat komisen. Jadi tuan-tuan kena tahu, bagi asas komisen naik dan juga kenapa komisen kita tak menaik turun. Sebab expiry. Okey, bukan sebab kita tak boleh mendaftar, bukan sebab tim kita tak berkembang, tapi sebenarnya yang menyebabkan kita tak boleh dapat komisen banyak ni ataupun komisen menurun, dia adalah disebabkan expiry. So tuan-tuan kena tahu beza. Ini asas. Okey. Jadi daripada asas inilah saya fikirkan cara. Okey, saya concludekan, saya cuba buatkan satu formula. Okey, saya cuba buatkan satu formula macam mana saya nak tekankan dua perkara ni. Okey, saya tahu komisen banyak adalah melalui daripada pendaftaran. Pendaftaran kena banyak. Dan yang kedua, kita kena ada tim yang kuat. Bila kita ada tim yang kuat, kita ada sales team yang kuat, ejen yang ramai, ejen yang loyal, yang betul-betul buat yang nampak peluang macam kita. Dia pun fokus pada bagaimana dapatkan komisen banyak, iaitu dia daftar banyak dan dia ada tim dia juga. Maka komisen kita akan boom lah. Yang kedua, kita kena jaga-jaga, kita kena watch out, kita kena berhati-hati dengan perkara yang mengurangkan komisen kita, yang menjatuhkan komisen kita, iaitu apa? Expiry. Expiry ni adalah penyebab komisen kita tak boleh naik, ataupun penyebab komisen kita susah nak naik, ataupun komisen kita drop sebab expiry. Mungkin kita daftarkan 10 orang, tapi expiry 20 orang. Jadi dia tak akan naik, bahkan dia turun.
Kenapa kita kena buat activation banyak? Sebab salah satu sebabnya adalah untuk lawan expiry tu. Kalau katakanlah setiap bulan expiry 10 orang, kita kena daftar 20 orang supaya komisen kita walaupun orang ada expiry, kita punya komisen tetap naik sebab kita bertambah. Faham tak tuan-tuan? Okay. Jadi dekat sini, itu sebabnya kenapa kita kena ada activation setiap masa. Sebab kita nak lawan expiry. Satu persoalan yang saya nak tanya pada tuan-tuan. Expiry kita boleh hapuskan tak? Boleh tak kita boleh elakkan daripada SIM card tak expired langsung? Boleh tak tuan-tuan? Jawapan dia tak boleh. Takkan boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah constraint dalam bisnes telco. Kita tak akan boleh halang daripada expiry. Kenapa? Dalam apa saja bisnes, semua ada constraint dia, ada kekangan. Contoh, kalau kita buat bisnes makanan, apa antara constraint dia? Contohnya makanan basi. Boleh tak kita elak daripada makanan kita tu basi? Tak basi, boleh tak? Takkan boleh. Pasti akan mengalami satu situasi yang mana rugi sebab makanan basi. Itulah maksud saya. Kalau kita buat bisnes baju, apa constraint dia? Salah size. Kita boleh tahu berapa majoriti ataupun purata, berapa banyak orang akan permintaan saiz. Tapi satu masa kita mesti ada juga lebihan saiz yang kita tak boleh jual sebab tak ramai permintaan kat situ. Jadi dekat situ rugi. Kita boleh elak tak kosong? Tak boleh. Kita boleh kurangkan. So sama juga dalam bisnes telco. Dalam telco kita ada satu constraint. Constraint kita adalah expiry. Kita tak akan boleh hilangkan 100%. Tapi kita boleh minimumkan. Kita boleh kurangkan. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tahu bagaimana cara nak naikkan komisen, iaitu kita tahu naikkan komisen activation dan ada team yang kuat. Kita boleh bina team. Team tu sama buat macam kita kan. Jadi komisen kita naik. Kalau kita jumpa formula untuk buat benda ni, komisen kita naik. Dan pada masa yang sama kalau kita jumpa formula macam mana nak kurangkan expiry, komisen kita pun akan naik. Jadi dari sini tuan-tuan, formula dia. Ini dari sini dah game dia. Tuan-tuan kena tahu. Okey, so daripada benda ni, itulah sebabnya macam-macam cara saya cuba daripada tahun 2017 sampai tahun 2020, macam cara. Dan akhirnya pada tahun 2020 jumpalah juga cara tu. Saya tak cakap kaedah saya ni perfect. Okey, tapi tuan-tuan boleh cuba. Tak akan ada rugi. Bukan ada kelas ke apa ke saya kena bagi berbayar, tak. Ini saya share je free. Mungkin tuan-tuan boleh cuba, mana tahu benda ni membantu menambahkan komisen tuan-tuan. Bisnes ni bagus tuan. Bisnes ni sangat baik. Bisnes ni sangat bagus. Itu sejujurnya saya bagi tahu. Tapi mungkin cara tuan-tuan tu tersalah sedikit, jadi menyebabkan tuan-tuan pelik. Dah bertahun-tahun berjuang dalam bisnes ni, dan tahun buat bisnes ni, tapi komisen tu tak menaik seperti yang tuan-tuan idamkan ataupun seperti yang tuan-tuan anggarkan. Okey, jadi mungkin tuan-tuan boleh gunakan formula dia. Okey, jadi apa yang saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan, jadi saya akan dedahkan untuk topik yang ketiga, iaitu 5 formula yang saya gunakan untuk kembangkan komisen saya. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya akan dedahkan satu persatu formula ni dan saya akan terangkan kenapa saya buat benda tu. Okey. Jadi dalam formula yang saya akan beritahu kepada rakan-rakan semua, okey, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan penajaan sendiri. Okey. Macam saya bagi tahu tadi, perkara yang pertama yang tuan-tuan kena tahu, saya cakap bagaimana nak dapatkan komisen yang banyak adalah pendaftaran kita sendiri, sales individual punya sales, maksudnya penajaan diri sendiri. Okey, jadi sebab itulah saya cakap formula yang pertama yang saya akan tekankan adalah penajaan. Macam mana saya nak menaja banyak? Macam mana saya nak menaja banyak, kan? Okey. Jadi macam mana saya nak menaja banyak untuk pastikan saya boleh kekal terus menaja banyak. Mungkin saya ni mampu mendaftar satu bulan saya boleh jual SIM card pada 10 orang. Dulu pada tahun 2015, pada tahun 2016, saya punya purata, saya punya pendaftaran tu mungkin lebih kurang dalam 15, 20, 15, 20. 10 ke 20 lah, lebih kurang macam tu. Tapi bila masuk tahun 2020, saya punya sales, saya punya pendaftaran minimum 100. Pernah 2 bulan berturut-turut saya buat 300. Sebab apa saya buat macam tu tuan? Sebab ini adalah salah satu formula yang saya gunakan adalah pendaftaran. Penajaan peribadi saya sangat tekankan. Sebab penajaan peribadi adalah komisen yang paling besar untuk pengetahuan rakan-rakan semua. Kenapa saya cakap komisen paling besar? Sebab tuan-tuan jangan salah faham daripada plan marketing yang HQ tunjukkan. Mungkin kita tengok
pada tier 1 komisen kita 10%, pada tier kedua komisen kita 3%, dan pada tier ketiga komisen kita 13%. Sebenarnya benda tu hanya dekat buku saja. Tapi sebenarnya komisen kita yang paling besar adalah pada tier 1, dan yang kita boleh kontrol adalah tier 1. Okey, sebenarnya tier 1 saja kita sebenarnya boleh dapatkan komisen tu sehingga boleh dikatakan boleh cecah sampai 30%, 31-32% untuk tier 1 saja. Okey, kiraan dia macam tu. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan terlalu fokus kepada tim, penajaan peribadi tak ada, walaupun network tuan berkembang laju macam mana pun, tuan-tuan akan nampak kenaikan komisen tuan-tuan biasa saja. Dan pada masa yang sama, kalau ada rangkaian tuan-tuan yang upgrade ke sebagainya, tuan-tuan akan rasa sedikit goyah. Tapi kalau tuan-tuan punya penajaan peribadi kuat, naiklah macam mana pun tuan-tuan tak goyah. Sebab apa? Foundation tuan-tuan kuat. Ini saya cakap penajaan peribadi. Saya dah lahirkan lebih kurang dalam hampir 10 orang branch, tapi komisen saya tetap menaik dengan sangat drastik juga. Sebab apa? Sebab penajaan peribadi saya sangat kuat. Di tier 1 tuan-tuan, di tier 1. Jadi pertama adalah penajaan peribadi. Okey. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan semua, okey, supaya tuan-tuan senang faham. Okey. Okey, kejap Okey. Saya tak tahu macam mana saya nak buat. Okey. Okey. Okey, saya tunjuk kepada tuan-tuan Saya tunjuk kepada rakan-rakan. Okey. AP. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ni saya tunjuk. Kan saya cakap pasal pendaftaran kan. Okey. Ini tuan-tuan. Okey, saya tunjuk sikit lagi lah. Okey. Ini rakan-rakan. Okey, ini rakan-rakan. Katakanlah, okey, sorry, betul tak ni? Oh, terbalik. Sini boleh? Okey, ni boleh. Ini, kalau tuan-tuan tengok, saya back balik. Ni katakanlah tuan-tuan, okey, ini tuan-tuan daftarkan. Tuan-tuan daftarkan semua dekat tier 1. Okey, dekat tier 1. Ini pendaftaran yang tuan-tuan buat pada tier 1. Okey. Sebenarnya tier 1 ni tuan-tuan sebenarnya boleh dapat sehingga 30% plus. Okey. Tapi di tier 2, tier 3, tier 2, tier 3 ni, kita kebanyakannya bila kita buat bisnes ni, kita akan banyak komisen kita di mana? Di tier 4 sampai lantai. Kita akan dapat banyak komisen kita dekat sini. Bila kita dapat komisen kita kat sini, sebenarnya kita hanya makan paling tinggi pun 5% saja. Tapi kebanyakannya kita terlalu fokus pada tim, kita hanya dapat yang ini. Sedangkan kalau kita ramaikan dekat sini, kita boleh dapat komisen yang ini, 30%. Sebab itulah rahsia saya, bila saya nak dapatkan banyak komisen, saya daftarkan sangat ramai dekat sini. Pendaftaran saya sepanjang bulan tahun 2020 ni, satu bulan saya daftar lebih kurang dalam 100 orang. Pernah saya daftarkan 300 orang 2 bulan berturut-turut. Soalnya sekarang ni, macam mana saya nak dapatkan 300 ni? Jawapan dia simple. Saya hanya mampu mendaftarkan lebih kurang dalam 20 orang je. Mungkin 20 orang, mungkin paling rajin pun saya buat 30 orang. Tapi macam mana saya nak dapatkan 300 orang? Jawapannya adalah kita kena berfikir. Kita kena berfikir macam mana kita nak dapatkan banyak macam ni. Mungkin kita kena outsource, mungkin kita kena delegatekan pada orang, ataupun mungkin apa saja cara marketing yang kita fikirkan, macam mana kita nak daftar ramai orang. Kalau tuan-tuan boleh kontrol benda ni, tuan-tuan boleh ramaikan benda ni, pada masa yang sama, tuan-tuan boleh buat orang tu guna, memang komisen tuan-tuan akan banyak. Ini yang pertama. Okey, ini yang pertama yang saya bagi tahu tadi. Okey, yang saya bagi tahu tadi tentang pendaftaran. Okey. Okey. Formula yang kedua, apa yang saya nak ajar kepada rakan-rakan semua. Okey. Formula yang kedua. Formula yang pertama tuan-tuan dah tahu adalah tentang
tentang pendaftaran. Okey, itu tuan-tuan dah tahu. Benda tu sangat basic. Pendaftaran. Okey. Pendaftaran. Tuan-tuan kena fikirkan cara macam mana tuan-tuan nak cuba apa saja cara untuk tuan-tuan pastikan pendaftaran tuan-tuan tu boleh maintain. Boleh maintain. Fikirlah macam mana cara pun. Saya pada live saya kali ni saya bukan nak cerita teknikal macam mana nak promote ke apa, tak. Tapi apa yang saya nak ceritakan kepada rakan-rakan adalah formula yang pertama sebenarnya kalau tuan-tuan nak banyakkan komisen adalah pendaftaran. Okey, pendaftaran itu yang paling penting. Tuan-tuan kena jaga benda tu. Tuan-tuan jangan mengharapkan tuan-tuan daftar sikit komisen tak. Pendaftaran tuan-tuan kena jaga sebab itu adalah komisen yang paling besar sekali. Paling besar sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tuan-tuan kena jaga? Formula yang kedua adalah daripada team activation, tuan-tuan. Team activation. Maksudnya di sini macam saya kata, kalau tuan-tuan seorang buat dengan kalau tuan-tuan ada orang lain buat, ianya lebih senang bila tuan-tuan ada team. Okey, saya bagi contoh macam ni. Saya bagi contoh macam ni. Kalau tuan-tuan ada satu, tuan-tuan buat sendiri, tuan-tuan jual SIM card rajin, tuan-tuan boleh daftarkan 20 orang. Okey. Tapi kalau tuan-tuan ada 10 orang yang sama mindset macam tuan-tuan, boleh jual SIM card 20 keping. Kalau tuan-tuan buat 20, 10 orang lagi boleh buat 20, maka sebenarnya tuan-tuan dah ada pendaftaran dalam tim tuan-tuan 220 orang berbanding dengan tuan-tuan sendiri buat 20 orang. Okey. Kalau tuan-tuan boleh buat 100 orang sekalipun, sebenarnya kalau tuan-tuan boleh daftar 10 orang, tapi tuan-tuan ada 10 orang yang boleh daftar 10, maka sebenarnya tuan-tuan dah capai 100 pendaftaran. Itu maksud saya. Itu yang maksud saya nak tekankan. Jadi sebenarnya, kalau tuan-tuan ada tim yang kuat, maksudnya tuan-tuan boleh develop dealer. Bukannya pendaftaran semata-mata untuk mencari user saja, tapi tuan-tuan ada dealer. Dealer ni tak payah banyak-banyak, tuan-tuan. Dealer ni tak payah banyak-banyak. Tuan-tuan cukup ada 5 orang, dah cukup baik. Lepas dah ada 5 orang yang rajin macam tuan, yang boleh buat pendaftaran macam tuan, mungkin dia boleh daftar 10, dia boleh daftarkan 20 orang satu bulan. Tuan-tuan ada 5 orang. Jaga 5 orang tu. Tak payah pening kepala. Bila tuan-tuan dah ada 5, tuan-tuan fokus daftarkan ada 10 orang tim. Maka tuan-tuan dah kuat. Okey, untuk saya dapatkan komisen yang besar, saya hanya perlukan lebih kurang dalam 50 orang, 40 orang ke 50 orang saja yang betul-betul ikut saya, yang faham macam saya, yang kaki mendaftar macam saya punya komisen boleh cecah sampai 6 digit. Tuan-tuan tak payah fikir sampai macam tu. Buat 5 ataupun tuan-tuan dah ada 10 orang, tuan-tuan jaga dia. Tak kira lah. Walaupun tuan-tuan ada dia tu sama ada dia di tier 1 tuan-tuan ke, ataupun di level 2 ke, di level 3 ke, ataupun dia tu tuan-tuan punya network tapi infinity ke, tak kisah. Permulaan tak payah jaga pada tier 1 dulu. Tuan-tuan cukup ada dalam team tuan-tuan tu ada 5 orang, 10 orang yang betul-betul geng tuan-tuan yang betul-betul buat, nampak peluang, tuan-tuan pegang dia, buat sama-sama dengan dia, jaga dia. Tuan-tuan tengok, komisen tuan-tuan akan banyak. Sebab tuan-tuan ada team. Tuan-tuan ada team. Mulakan dengan 5. Ada 5, ada kuat. Okey, tuan-tuan dah jaga. Okey, tuan-tuan menaikkan 10. Lepas tu naikkan 15. Macam tu. Tuan-tuan kena ada catatan. Pastikan tuan-tuan kenal siapa orang-orang yang kuat ni, tuan-tuan jaga. Jadi tuan-tuan pada masa yang sama, tuan-tuan fokus pada pendaftaran, tapi tuan-tuan ada team juga. Tak payah banyak-banyak tuan-tuan. Ada 5, 10, dah cukup baik dah. Jangan buat kerja seorang-seorang. Itu yang pertama, itu yang kedua yang tuan-tuan kena tahu. Okey, jadi sekarang ni saya dedahkan macam mana saya nak dapatkan tim, macam mana saya nak pastikan saya boleh dapatkan tim yang sama-sama buat macam saya. Okey, perkara yang pertama yang saya dedahkan adalah, perkara yang pertama yang saya akan buat adalah orang-orang yang nampak potensi macam ni, saya akan banyak bagi kefahaman pada dia. Kita tak boleh nak lahirkan orang ni join-join dia dah faham. Tidak. Kita tak boleh nak lahirkan join-join dia orang tu dah pandai buat. Tak. Okey, melainkan dia memang buatlah Tuan Wow kan. Tapi soalnya sekarang ni dia baru buat dan dia baru nak belajar. Jadi perkara pertama yang sebenarnya tuan-tuan nak buat untuk pastikan dia ni adalah tuan-tuan boleh jaga dia dan dia boleh sama hebat macam tuan-tuan, sama buat laju macam tuan. Perkara yang pertama adalah tuan-tuan kena didik dia ataupun kena kita panggil kena beri dia ilmu kefahaman tentang bisnes ni. Tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan kena bagi tahu dia, kena ajar dia kenapa dia kena buat bisnes ni. Kenapa dia kena buat bisnes ni? Untuk masa depan dia. Kenapa dia buat bisnes ni? Untuk passive income. Kenapa dia buat bisnes ni? Semata-mata untuk
untuk income boleh diwarisi, ataupun untuk commission kalau dia sakit ke apa ke, ini adalah pendapatan yang akan bantu dia. Kalau dia betul-betul faham kenapa dia buat bisnes ni, dia faham dan dia nampak potensi bisnes ni boleh ubah hidup dia, tuan-tuan tak payah nak suruh dia penat-penat pun, dia akan buat sendiri sebab dia faham. Jadi pokok pertama, kalau tuan-tuan nak lahirkan tim yang kuat, orang-orang ni yang faham, orang-orang yang kuat, tuan-tuan pertama sekali tuan-tuan kena fahamkan dia. Fahamkan dia dulu. Jadi tuan-tuan kena fikir macam mana aku nak cipta satu benda yang aku boleh fahamkan dia. Mungkin tuan-tuan boleh kumpulkan konten-konten ataupun voice note ataupun video, bagi dia faham dulu. Ini maksud saya yang tuan-tuan kena tahu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, barulah tuan-tuan boleh beri dia sedikit apa ilmu ke untuk bagaimana cara buat. Kalau orang dia buat offline, tuan-tuan dah sediakan bekalan. Okey, ini adalah ilmu untuk bagaimana dia nak buat offline. Kalau dia buat online, tuan-tuan dah ada ilmu, pasang kepada dia, ada coaching dan sebagainya untuk dia buat online. Itu yang kedua, ilmu macam mana dia nak buat. Yang ketiga, apa yang tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan kena buat untuk pastikan tuan-tuan nak lahirkan tim yang kuat ataupun nak lahirkan tim yang sama macam tuan. Untuk lebih mudah lagi, tuan-tuan buat teknik. Tuan-tuan pernah dengar tak? Saya selalu kalau tuan-tuan tengok, saya kadang-kadang saya keluarkan teknik-teknik. Contohlah, tuan-tuan mesti selalu dengar lah teknik 2 step, teknik 100 user. Okey. Lepas tu teknik apalah, macam-macam teknik lah. Biasanya yang famous teknik 2 step, teknik 100 user. Kenapa teknik-teknik ni keluar? Teknik-teknik ni keluar adalah disebabkan saya nak doktrin diorang ni supaya semua buat perkara yang sama, duplicate. Jadi ini adalah cara-cara dia. Kalau kita ada teknik-teknik ni, kita takkan pastikan dia boleh buat 100%. Dia orang takkan boleh buat 100%. Tapi kalau semua buat benda yang sama, walaupun dia tak jadi 100%, at least tuan-tuan boleh hasilkan satu tim yang baik. Ini yang saya nak sampaikan. Okey. Dan yang keempat dan yang kelima, macam mana tuan-tuan nak hasilkan satu tim? Team activation yang bagus adalah daripada reward dan inspirasi. Reward dan inspirasi. Minta maaf Okey, reward dan inspirasi. Inilah kaedah yang saya gunakan. Macam mana saya nak pastikan saya ada tim yang sama-sama buat activation dengan saya akan beri reward dan saya akan beri inspirasi pada dia orang. Contoh, apa inspirasi yang saya beri? Saya selalu buat live dan saya selalu buat satu hari satu ilmu, okey, untuk didik mereka supaya kita panggil sentiasa bagi dia inspirasi, motivasi untuk dia terus buat. Dan pada masa yang sama saya reward dia. Saya reward, kalau kau berjaya capai 10, kau dapat sekian-sekian. Kau berjaya capai 20, kau dapat baju. Kau berjaya cecah 100 orang pendaftaran, kau dapat cash daripada saya. Kau berjaya daftar yang ini, saya buat. Jadi reward-reward ni adalah saya setkan target supaya diorang capai. Bila diorang capai, diorang memang dapat hadiah. Tapi sebenarnya pada masa yang sama, saya dah cipta satu tim yang satu kepala macam saya fokus pada activation. Inilah teknik yang saya gunakan. Jadi tuan-tuan kena mahirkan 5 benda ni. Baru tuan-tuan boleh hasilkan tim yang buat activation sama-sama dengan tuan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah formula yang saya gunakan untuk saya naikkan komisen saya? Ini adalah yang paling penting sekali yang tuan-tuan kena tahu, iaitu MNP. Yang ketiga adalah MNP. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi. Perkara pertama, asas untuk tuan-tuan naikkan komisen adalah pendaftaran peribadi. Betul. Jadi macam mana saya nak atasi masalah pendaftaran, macam mana saya nak fokus pada pendaftaran peribadi adalah saya akan cari jalan macam mana saya nak daftar ramai orang setiap bulan. Okey, itu yang pertama yang saya bagi tahu. Yang kedua yang saya cakap, melalui duplikasi, duplicate, maknanya tim pun sama buat kerja, baru komisen kita capai cepat. Jadi cara dia adalah dengan saya akan bina tim, saya akan build tim untuk dapat buat satu tim activation sama dengan saya. Tak kisahlah walaupun 5 orang sekalipun dia ikut saya akan pastikan 5 orang ni mesti sama-sama buat activation dengan saya. Okey? Dan yang saya cakap tadi, perkara yang menjatuhkan komisen adalah expiry. Kita tak akan boleh hapuskan expiry 100%, tapi kita boleh kurangkan. Jadi dalam formula saya yang ketiga ni adalah MNP, kekalkan nombor lama. Okey? Kekalkan nombor lama. Jadi kekalkan nombor lama adalah formula di mana untuk saya kurangkan ataupun minimizekan expiry. Daripada tahun 2017 sampai 2019, sebenarnya macam-macam cara saya buat untuk saya nak kurangkan MNP, expiry. Pernah dulu kat Perlis saya jumpa Aiman, Hakim kan semua sifu-sifu ni lah. Saya bincang dengan dia macam mana kita nak atasi, sebab kita kerja keras, activation dah banyak,
Tim dah rajin mendaftar, kita dah reward macam-macam diorang buat, tapi commission still tak naik. Kadang-kadang commission jatuh. Jadi kita tak tahu di mana silapnya. Pendaftaran sentiasa ada, tapi commission tu tak naik-naik. Salah satu sebabnya kita jumpa adalah disebabkan oleh expiry. Jadi expiry ni macam-macam cara kita buat. Apa cara saya buat? Pertama, saya jual, orang cakap jual SIM card yang ada value, harga dia 100 ke 50 ke kan 25 ke, saya buat. Buat, dia tak berapa memberangsangkan hasil dia. Okey. Kemudian saya buat lagi cara lain. Orang kata tak boleh daftar ramai-ramai. Kita daftar sikit tapi kita jaga. Saya buat juga cara tu. Buat daftar sikit, pernah satu masa tu pendaftaran memang sikit, activation team pun sikit, tapi still tak jadi juga. Tetap juga commission tak berapa naik. Orang tetap buang SIM card. Jadi the last part yang saya buat pada tahun 2020, saya cuba tekankan MNP. Maksudnya pendaftaran baru still ada, tapi saya tekankan MNP. Masuk saja MNP pada tahun 2020 tu, boom, commission naik. Commission naik dia bukan beza-beza tuan-tuan. Dia naik lebih daripada 10,000 ni. Dia naik lebih daripada 10,000 bila saya tekankan MNP. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, bila saya kata rahsia, formula yang ketiga adalah MNP, di mana saya bukan saja fokus MNP pada saya punya penajaan peribadi, tapi saya juga fokus MNP pada tim. Saya buat penajaan peribadi dia, kita buat penajaan, kita tak akan boleh kontrol, kita tak akan boleh pastikan semua MNP, sebab MNP ni dia renyah. Proses dia agak, kita panggil renyah, agak melambatkan dan apa ni kita panggil membosankan, susah lah. Jadi kita tak akan boleh kontrol 100%. Kalau saya boleh buat 30 pendaftaran, biasanya 15 akan nombor baru, 15 akan MNP. Sekurang-kurangnya saya akan pastikan MNP mesti ada. Saya tak akan, dulu saya punya pendaftaran memang nombor baru. Sebab apa? Sebab saya kejar pendaftaran. Kali ni saya tak kejar, saya kejar pendaftaran, tapi saya pentingkan juga MNP. Jadi bila saya dah buat benda ni, masa tu juga pada masa yang sama saya akan pastikan network saya juga buat MNP. Macam mana saya nak pastikan network saya buat MNP? Jawapan ni simple. Daripada formula MNP ni, macam mana saya nak pastikan tim saya MNP? Yang pertama, saya sentiasa educate diorang. MNP ni sangat penting. Kalau tuan-tuan tak nak buat kerja dan akhirnya tuan-tuan menangis, bersedih ataupun tepuk dahi dekat dinding, mainlah MNP. Itu saja saya. Saya sentiasa berikan ugutan dan juga saya akan sentiasa berikan nasihat supaya diorang tekankan benda ni. Jadi makin lama diorang boleh terima dan diorang buat. Dan pada masa yang sama juga, untuk saya menggalakkan tim saya MNP, saya buat insentif yang pada saya yang benda ni, orang pernah saya dengar orang kata orang gila je buat benda ni. Dan orang kata kau buat ni memang kau akan rugi. Tapi saya buat, saya jalan dulu. Dan Alhamdulillah ramai orang ikut. Macam mana cara dia? Saya tekan kan, kalau kau daftarkan 10 MNP, aku bagi reward kau 10 SIM card percuma. Itu contohlah yang saya buat. Sampai kan kalau orang tu berjaya, dia boleh claim berulang kali. Sampai satu tahap bila dia dah cukup claim 10 kali, saya akan bagi dia cash lagi. Dan benda-benda ni yang saya buat, peringkat awal saya laburkan duit, ya Allah Rabbi, sangat banyak tuan-tuan. Sangat banyak. Sangat banyak. Terlalu banyak kos yang saya keluarkan. Tapi impact dia, kesan dia, tak lama tuan-tuan. Commission dia boom, boom, boom. Okey, dia sangat banyak. Jadi ini adalah formula yang ketiga yang saya tekankan. Macam mana saya nak kita panggil, macam mana saya nak jayakan formula MNP ni adalah dengan penajaan peribadi saya. Pada masa yang sama, saya juga akan tekankan tim saya untuk buat MNP. Jadi bila tim saya buat MNP, mereka akan rasa commission tu ada. Dan pada masa sama dia akan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus buat. Bila mereka MNP, tim mereka MNP, komisen mereka ada, mereka akan terus galak untuk lebih buat. Walaupun ianya susah, macam mana saya nak tutupkan kesusahan dia? Cara dia, saya reward hadiah kau-kaunya. Jadi dia lupa terus kesusahan tu. MNP memang susah, tapi hasil dia sangat baik. Okay? Jadi itulah formula yang ketiga yang saya tekankan kepada rakan-rakan semua. Okay? Jadi kita sudah 3 benda. Dan satu lagi yang saya nak tekankan kepada rakan-rakan, antara rahsia saya yang kedua, yang keempat, okey, antara formula yang keempat yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua adalah berkenaan dengan apa? Iaitu tentang top up. Okey, ini adalah formula yang keempat, top up. Kita kena tahu, apabila kita buat bisnes ni,
Komisen kita adalah daripada top up. Komisen kita bukan daripada pendaftaran, bukan daripada penjualan singkat, bukan. Komisen kita yang kita selalu tunggu setiap 21 hari bulan tu, itu adalah komisen top up, tuan-tuan. Itu adalah komisen top up. Jadi bagaimana tuan-tuan nak dapatkan komisen top up ni adalah apabila tuan-tuan punya customer ataupun tuan-tuan punya team mesti top up. Bila tuan-tuan buat dia top up, baru tuan-tuan akan dapat komisen. Jadi soalnya, macam mana tuan-tuan nak suruh dia top up? Jadi di dalam formula yang keempat ni, iaitu kena top up. Jadi macam mana saya nak menjayakan formula ni? Saya gunakan 3 perkara. Perkara yang pertama, saya educate pada semua orang network saya. Yang pertama, tukar mindset. Mindset kita bukan cari orang. Mindset kita bukan cari orang ajak buat bisnes. Tapi mindset kita bila kita jual SIM card, kita jual SIM card. Bukan cari orang. Dulu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, mindset saya, bila mindset saya cari orang, automatik rangkaian pun semua cari orang lah. Kita hanya cari orang nak buat bisnes. Sehingga kan bila ada orang komplain pasal line, ada orang komplain pasal plan, kita akan gunakan jawapan apa? Plan tak penting. Data boleh beli ke kereta? Data boleh beli ke beras untuk anak bini? Kita selalu guna ayat macam tu kan. Okay? Jadi sebenarnya mindset begitu, pemahaman begitu salah, tuan-tuan. Kalau kita fikir macam tu, bukan semua orang nak buat bisnes. Kalau kita ada 30 juta pengguna handphone, berapa ribu orang je yang nak buat bisnes melalui bisnes jual SIM card ni. Bisnes dekat dalam Malaysia ni bukan jual SIM card je. Ada banyak lagi bisnes-bisnes lain dekat luar sana. Bukan bisnes SIM card yang terbaik kan. Cuma kita buat bisnes SIM card sebab tu kita promote SIM card. Jadi kita kena tahu, kalau kita nak kawal market ada 30 juta orang pengguna handphone, kita cakap market kita luas 30 juta. Tapi kalau 30 juta ni kita nak paksa semua buat bisnes, tak akan jadi, tuan. Takkan jadi. Tapi kalau kita nak kawal market ni, majority ataupun market yang besar ni, kalau kita nak kawal keseluruhannya, sebenarnya kita kena kawal daripada orang-orang yang nak jadi guna ni, yang nak guna ni, bukan yang nak cari orang. Kalau kita semata-mata kita nak cari orang yang nak buat bisnes, yang nak cari orang, tak jadi, kan. Dia tak boleh kawal market ni. Tapi kalau kita nak kawal market dekat dalam Malaysia ni, kita kena fokus kepada pengguna. Kalau kita boleh tukar, kita boleh promote supaya jual SIM card kepada value SIM card, kita boleh lebihkan kepada value SIM card, kita boleh kawal market dekat dalam Malaysia ni. So, apa cara dia? Maksud saya formula dalam top up ni, perkara yang pertama adalah saya ubah mindset diri saya ubah mindset semua tim saya, kita jual SIM card. Bila kita jual SIM card, maksudnya kita jual kelebihan SIM card, kita jual value SIM card. Kita jual plan 89GB unlimited call dengan RM50. Kita jual plan 156GB unlimited call. Kita jual hairat kematian. Kita jual voucher point. Kita jual lucky draw. Kita jual line yang laju. Kita jual value. Itu mindset yang saya selalu tanam pada orang. Kalau tuan-tuan perasan, saya ada buat teknik 100 user dan sebagainya. Saya banyak fokuskan kepada orang jual SIM card. Bila kita jual SIM card, bila orang beli, dia beli SIM card. Dia bukan beli semata-mata nak bisnes, tuan-tuan. Kalau dia beli sebab dia nak guna SIM card, maka dia akan top up. Jadi dalam formula top up, perkara pertama yang saya tekankan adalah mindset. Mindset. Jadi pertama, mindset, saya jual SIM card. Jadi bila network saya ni fokus pada jual SIM card, mereka akan promote SIM card. Kita akan cuba selesaikan masalah macam mana. Maknanya semua orang kena ada knowledge tentang SIM card, kelebihan, kena hafal 5 kelebihan SIM card dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang pertama yang tuan-tuan kena tahu. Mindset untuk pastikan SIM card. Yang kedua, saya tukar mindset semua orang, saya doktrin semua dalam rangkaian saya, termasuk diri saya sendiri. Apabila kita daftarkan saja pelanggan, tak kisah Waimah dia ni user ataupun dealer, perkara yang akan saya ajar pada mereka adalah daftar saja, check sama ada dia top up atau tidak. Kalau kita daftar ramai orang, tapi kita tak ada satu plan ataupun kita tak ada satu option, column untuk check sama ada dia langgan ke tidak plan, tuan-tuan boleh anggap dia tu akan expired. Itulah formulanya. Okay. Daftar, saya ajar semua orang, kau kena check, mesti top up. Kalau dia tak top up, serupa tuan-tuan tak payah daftar dia, expired. Selagi dia tak top up, dia tak langgan plan, selagi tu dia tak rasa kelebihan SIM card tu, selagi tu dia tak akan guna. Itu cara dia. Jadi formula dia macam mana saya nak tekan ke top up ni. Perkara yang kedua adalah setiap kali daftar mesti top up. Mesti top up.
Sebab itulah kalau kita tengok ramai orang buka booth, dia akan close 10 campur 50, RM60. Ini adalah mindset yang saya tanam, saya doktrin pada semua rangkaian saya, tim saya termasuk diri saya, langgan top up. Kolom saya akan ajar semua orang mesti top up. Kalau tak top up, tak jadi. Dan yang ketiga, macam mana saya nak galakkan orang top up adalah MNP. Kalau MNP, kita tak payah suruh dia top up pun dia akan top up, tuan-tuan. Sebab dia dah kekalkan nombor lama dia. Dia nak guna, dia akan langgan. Antara formula top up yang saya gunakan adalah dengan saya ada buku, pocket book. Okay, saya keluarkan pocket book. Lepas tu saya keluarkan channel Telegram. Daripada situ, perkara pertama yang saya tekankan adalah SIM card anda didaftarkan tiada kredit. Anda mesti top up dahulu. Jika tidak, SIM card tak boleh guna dan sebagainya. Saya ajar macam tu. Jadi mereka akan top up. Jadi disebabkan itu antara penyebab. Mereka akan top up, komisen kita naik pada masa yang sama. Bila mereka dah guna, mereka dah selesa, mereka akan top up lagi selepas tu. Ingat, apa formula yang saya kata tadi berkenaan dengan MNP. MNP ni bukan bermaksud tuan-tuan kena MNP semua, tidak. Kita tak akan boleh buat MNP semua. Kita still juga akan daftar nombor baru. Tapi jangan tinggalkan MNP. Itu benda yang penting yang saya nak beritahu. Okey, jangan terlalu fokus MNP sangat pula. Tak boleh. Kita kena ada nombor baru juga untuk cepatkan pendaftaran kita. Tapi kena ada MNP. Sebab ramai orang dulu pada masa saya buat Tuna Excel apa tu, ramai orang terlalu fokus pada nombor baru. Sekarang kita seimbang. Kita kena seimbangkan. Okey. Jadi itu adalah formula yang keberapa? Yang ketiga. Yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua. Yang keempat, sorry. Pertama, penajaan. Kedua, team activation. Ketiga, MNP. Dan keempat, top up. Dan yang seterusnya. Apa yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan semua, okey, adalah dengan kita membina perkara yang formula yang kelima adalah dia ada dua perkara. Formula yang kelima ni di mana kita kena build loyal agent dan pada masa yang sama kita kena buat sistem untuk mudahkan duplikasi. Inilah yang saya buat dan benda ni saya tengok tak ramai orang buat, tapi saya buat. Ini adalah perkara yang kelima yang saya buat. Okey, apa maksud dia? Macam kita tahu tadi, selain daripada penajaan peribadi, tim kita berkembang. Okey, kita pastikan tim kita juga buat kerja sama kita. Kita tak perlu ramai-ramai, mungkin 5 orang, 10 orang. Pada masa yang sama MNP, tekankan MNP, pada masa yang sama top up. Okey. Dan kelima ni, untuk tuan-tuan menjayakan semua ni, tuan-tuan kena ada ejen yang loyal. Okey. Pada masa yang sama tuan-tuan kena ada sistem untuk mudahkan berlakunya benda-benda ni semua. Berlaku benda-benda ni semua. Kalau tuan-tuan tak ada sistem, maka tuan-tuan akan buat sendiri. Tuan-tuan kena tahu, dalam rangkaian kita ni, setiap hari ataupun macam setiap masa akan ada penambahan ahli yang baru. Soalnya, ahli-ahli yang baru kalau bawa kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Tapi bagaimana dengan ahli yang bawah kita lagi tu? Mungkin level 3, level 4, level 5 dan sebagainya. Macam mana kita nak kontrol semua tu? Kalau kita bawa kita boleh kontrol. Tapi bawah-bawah tu macam mana kita nak kontrol? Caranya adalah kita kena bina satu sistem. Bila dia join saja, dia akan melalui flow dia. Dia akan melalui satu funnel dia. Kita tahu, dia kena buat A, B, C, D, E. Dia habis semua benda tu, selamat. Dia akan tahu semua. Sama ada dia buat atau tak buat, guna atau tak guna, tu belakang cerita. Yang penting kita kena ada funnel ni, kita kena ada sistem. Ini saya panggil sistem duplikasi. Dan pada masa yang sama, kita kena build loyal agent. Okey, saya settlekan satu-satu. Okey, maksud saya sistem duplikasi ni, contoh. Saya bina satu sistem yang mana bila orang tu daftar saja, tak kira lah daftar bawah saya ataupun daftar bawah tim saya akan doktrin pada semua. Bila dia daftar saja, kalau dia ni nak jadi user, kau kena masukkan dia kau kena suruh dia belajar dekat dalam channel Telegram. Dalam channel Telegram tu tuan-tuan, saya dah buat satu knowledge ataupun saya dah doktrin ataupun saya dah letak satu kefahaman di mana dia akan belajar cara guna SIM card. Okey, dengan cara betul, dan daripada situ saya akan galakkan dia suruh top up. Saya akan ajar dia macam mana cara langgan supaya dia tahu. Okey, dan saya juga akan masukkan sedikit tentang kalau dia nak daftar ke ahli keluarga dia top up, dia dapat duit. Dan pada masa yang sama dalam group tu juga, dalam channel tu juga, saya ada tekankan dia tentang cabutan-cabutan top up. Setiap kali ada info cabutan, saya akan masuk kat situ. Jadi itulah cara dia bagaimana saya nak cipta satu sistem untuk user macam tu. Dan saya ajar pada semua, kalau tuan-tuan dapat user, jangan masukkan dalam group support. Kalau kita masukkan dalam group support, mati kering kita. Tapi kita masukkan dalam broadcast list
supaya apa-apa info cabutan kita hanya hantar kat situ. Tak boleh ada group support. Kalau ada group support, habis. Satu negatif, semua akan jadi negatif. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua, bila ada dealer pula, saya dah ajar semua, masukkan dalam channel Telegram panduan untuk mulakan bisnes. Daripada saja situ saja tuan-tuan, dia akan tahu semua. Dia akan tahu apa tuan-tuan? Dia akan tahu macam mana nak daftar. Dia akan tahu plan marketing. Dia akan tahu macam mana cara nak promote. Dia tahu apa insentif yang dia akan dapat dan sebagainya. So ini adalah sistem yang saya bina untuk saya tak nak saya ajar dia dengan cara A sampai Z. Tapi bila datang pula orang-orang tim-tim saya, ejen-ejen saya yang baru ni, bila dia close dia ajar pula A, bukan A sampai Z, A sampai G. Contoh macam tu. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi saya nak pastikan ilmu yang saya sampaikan daripada atas sampai turun bawah, dia kerja sama semua. Jadi ini yang saya panggil sistem duplikasi dengan melalui channel tersebut. Pada masa saya masih tahu channel mungkin tak ramai orang akan buka, ada orang tak ada Telegram. Saya buat satu video. Saya buat video dalam YouTube. Daripada situ video tu dia macam kesinambungan daripada channel saja. Dia sama saja, cuma dia terjemahkan dalam bentuk video. So dia akan belajar dekat situ. Dia akan jadi user yang faham. Saya tahu mungkin ejen-ejen saya tak boleh ajar satu persatu macam mana saya ajar. Jadi saya buat channel ataupun video supaya bila dia bagi, itu jugalah yang saya ajar, itu jugalah dia orang faham. Walaupun dia orang daftar dengan ejen-ejen saya tak kira bawah mana. Ini yang saya nak faham. Pada masa yang sama, saya ada juga pocketbook. Walaupun dia tak dapat ajar, tapi kalau dia ada pocketbook, boleh pandukan dia. Jadi ini adalah kaedah-kaedah sistem yang saya bina untuk saya minimizekan, saya kurangkan supaya diorang ni dapat ilmu, at least dapat seperti mana yang saya ajar direct saya. Sistem ni yang saya ada. Saya tak buat sendiri saya punya tim, tapi tim-tim saya entah macam mana cara saya tak tahu. Jadi saya bina sistem ni, channel Telegram, video ataupun buku. Sampai ada 3 tapisan yang dia kena lalu. Kalau upline dia tu tak bagi channel Telegram, mungkin dia dapat video. Dia tak dapat video, jangan risau, dia akan dapat buku. Jadi nampak tak tuan-tuan? Ini yang sistem yang saya buat. Okey? Okey. Jadi ini adalah kaedah ni. Okey. Kalau dealer pula sama. Saya akan suruh dia bagi channel Telegram. Kalau saya banyak doktrin, saya banyak ajar pada rakan saya. Kalau dia tak boleh bagi channel Telegram, dia tak bagi channel Telegram, bagi saja nombor WhatsApp staff. Bila dia bagi nombor WhatsApp staff, automatic staff tu akan ajar seperti mana saya ajar saya punya new dealer, new agent. Bila saya ajar new agent, macam itulah bila dia suruh orang tu WhatsApp staff saya akan ajar macam tu. Jadi orang tu kalau dia buat tak buat tu tak ada masalah. Yang penting dia juga dapat ilmu sistem yang sama. Ini teknik yang saya buat. Jadi saya akan pastikan ejen-ejen saya pun macam tu juga. Bila ada sistem macam ni, barulah ilmu tu diturunkan dengan kaedah yang sama. Jadi game dia saya tahu mungkin tuan-tuan agak pening, tapi saya cuba sampaikan apa yang saya boleh sampaikan lah. Saya tak tahulah sama ada ilmu dia terlalu tinggi ke apa ke, tapi saya rasa benda ni basic lah. Maksudnya saya cuba adakan sistem supaya daripada atas sampai bawah semua mendapatkan satu ilmu yang sama. Kalau tuan-tuan nampak juga, kenapa saya buat WhatsApp diisi? Okay, tuan-tuan nampak kan? Kalau nak belajar pasal bisnes, ada WhatsApp diisi. Kalau nak beli SIM card, boleh beli melalui grup WhatsApp, boleh beli melalui Hey Falah. Okey. Kalau dia kejap okey. Kalau dia nak daftar orang, okey, dia nak daftarkan orang, dia akan daftar melalui diisi WhatsApp. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab bila dia daftar saja melalui diisi WhatsApp tu bila dia daftar, dia akan hantarkan maklumat yang saya suruh. Contohlah, SIM card ni dah didaftar, anda kena pergi ke channel Telegram sekian-sekian dan sebagainya. Jadi daripada situlah dia akan dapat semua maklumat tersebut. Saya kontrol sistem tu. Itulah. Apa dia sayang? Okey, nanti Haifah pergi kat ibu. Ibu ada benda. Okey. Nah, pergi ibu. Aku tak nak pergi kat ibu. Nah, okey. Jadi saya harap tuan-tuan fahamlah apa benda-benda yang saya bagi tahu ni. Dan pada masa yang sama yang terakhir, kejap sayang. Okey. Yang terakhir adalah yang mana saya bagi tahu tu tentang build loyal agent tu. Itu pun samalah, lebih kurang lah. Tapi benda ni saya harap tuan-tuan tahu tentang 5 formula yang saya terangkan ni. Saya harap tuan-tuan dapat lah.
Okey. Jadi sebelum tu saya rasa saya nak buka sesi soal jawab, tapi sebelum saya buka sesi soal jawab, saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan semua tentang komisen yang saya dapat, okey, daripada sepanjang tahun 2020 untuk tuan-tuan nampak, untuk tuan-tuan dapat gambaran kenaikan komisen saya dan saya nak tunjukkan tuan-tuan secara live lah. Okey. Jadi untuk rakan-rakan yang sedang menonton ni, boleh ke kalau saya tunjukkan secara live komisen, mana tahu pada masa yang sama boleh memberikan semangat kepada rakan-rakan semua, dan tuan-tuan akan nampak apa yang saya cerita ni saya reflectkan dalam bentuk apa hasil yang saya dapat. Okey, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Kejap, nak ambil iPad balik kan nak. Sekejap tuan Ibu. Okey, baik. Minta maaf semua. Anak saya ni masa ni lah. Okey. Jadi kat sini saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Okey, saya buka dulu lah. Okey, itu yang paling penting. Saya buka dulu. Okey, saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan tentang apa yang hasil yang saya dapat. Okey, jadi nanti saya akan nampakkan yang mana tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan kepada rakan-rakan semua. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan kalau boleh, saya minta jasa baik. Perkara yang pertama, jangan screenshot. Jangan screenshot apa yang saya tunjukkan, sebab benda ni saya kongsikan kepada semua sebagai satu buah semangat saja. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, mungkin tuan-tuan boleh nampak apa yang saya cerita ni, inilah reflect daripada apa formula yang saya guna ni, inilah hasil yang reflectkan tu. Okey, dan saya harap tuan-tuan please jangan screenshot. Okey, dan benda ni saya nak tunjukkan saja kepada kawan-kawan semua. Okey. Okey, kalau kita tak tahu macam mana kita nak check komisen, komisen ni adalah melalui portal lah Tonwal kan. Okey. Jadi tuan-tuan sebenarnya kita semua ni boleh check komisen kita masing-masing melalui dalam portal ataupun dalam apps. Okey. Dan kalau kita check dalam portal, dia senang untuk kita pantau berapa perkembangan komisen kita, dan kita boleh target pada hujung bulan tu berapa komisen kita akan dapat dan akan dibayar pada bulan hadapan. Contoh macam pada bulan lepas, komisen sepatutnya bayar pada hari ni kan, tapi tak dibayar pada hari ni lah. Sebab apa? Sebab hari ni cuti. Bila hari ni cuti, dia akan cover pada hari Isnin lah, hari waktu bekerja. HQ sebenarnya dia dah bank in duit tu pada 17-16 hari bulan lagi. Cuma bank yang tak lepaskan sebab waktu ni waktu cuti. Okey, jadi saya harap tuan-tuan faham. Ada yang tanya saya kenapa komisen tak masuk, kenapa komisen tak masuk. Komisen sebenarnya HQ dah masukkan awal dah. Cuma bank tu tak lepaskan sebab hari ni hari cuti. Okey. Jadi kat sini saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Please jangan screenshot. Okey. Jadi saya tunjukkan kepada rakan-rakan semua. Okey. Ini adalah portal. Kalau tuan-tuan tengok di sini. Okey, kita check pada insentif. Tuan-tuan tengok saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Bermula pada bulan Januari, okey, ini adalah komisen saya lah sebanyak 19,000. Okey, 19,000. Oh, minta maaf. Terbalik pula. Okey, boleh. Okey. Ini adalah komisen saya sebanyak 19,000. Okey. Tuan-tuan tengok kenaikan komisen tu. Okey, kenaikan komisen tu pada bulan Februari dia naik 2,000. Okey, saya dah start menggunakan 5 formula yang saya beritahu kepada rakan-rakan tu. 5 formula yang saya gunakan. Pada bulan ketiga Mac, dia naik 7,000 tuan-tuan. Masuk bulan April, dia naik 4,000. Masuk bulan Mei, dia naik 10,000. Okey, dan pada bulan Jun dia belum habis kira lagi, tapi anggarannya lebih kurang dalam 46,000. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan, daripada 20,000 dia boleh naik sehingga 43,000. Dan ini baru saya tunjukkan satu akaun saja. Satu akaun saja. Cuba tuan-tuan tengok saya punya pendaftaran rekrutmen insentif, saya sangat jaga. Okey, tuan-tuan tengok kenaikan komisen, kenaikan rekrutmen insentif. Kenapa rekrutmen insentif ni berada? Apabila kita daftar, kita suruh dia top up, kita pastikan dia top up. Sebab itu rekrutmen insentif tu jadi banyak. Jadi tuan-tuan kena belajar dekat sini. Benda ni sangat penting tuan-tuan. Ingat apa formula yang saya beritahu.
penajaan peribadi dia, kita kena fikirkan cara macam mana nak bagi banyak. Dan pada masa yang sama, macam mana kita nak pastikan setiap pendaftaran kita tu kita kena ada kolom check untuk top up, dan kita kena doktrin juga kepada rakan-rakan kita, bila kau daftarkan ahli, kau kena top up. Sebab ini adalah antara formula yang saya sangat tekankan. Tak ada top up, tak ada commission. Tak ada top up, sudah tentu mereka tak akan guna SIM card. Tapi kalau mereka top up, walaupun mereka pakai SIM card baru, nombor baru sekalipun, kemungkinan mereka guna tu ada. Tapi kalau peringkat pertama, buat top up untuk kali pertama pun tidak, tuan-tuan hanya mendaftarkan ia, hanya sia-sia saja rakan-rakan semua. Okey. Jadi di sini tuan-tuan, ini baru saya tunjukkan satu akaun lah. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, saya tunjukkan pada tahun 2014. Okey. Ini waktu dulu-dulu lah saya buat. Okey. Tengok tuan-tuan, komisen hanya bermula dengan RM123 sahaja. Saya juga sama seperti kawan-kawan yang lain, hanya bermula dengan komisen kecil. Okey, kecil. Yang saya cakap pada bulan pertama komisen RM53 tu, itu ada akaun satu lagi lah. Okey, dia naik sikit-sikit, sikit-sikit, dia naik sikit-sikit, sikit-sikit. Okey, dia naik sikit, sikit, dia naik. Tapi tuan-tuan tengok, setiap bulan saya mesti ada pendaftaran. Okey. Jadi saya harap semoga benda ni dapat memberikan inspirasi lah kepada kawan-kawan semua kan, bahawa dalam bisnes ni tuan-tuan, saya nak tekankan kepada rakan-rakan. Okey, dalam bisnes ni sebenarnya, okey, kalau tuan-tuan tuan-tuan nak bagi senang faham, saya nak bagi tuan-tuan lebih faham lah apa yang tuan-tuan kena tahu dalam bisnes. Sebenarnya bisnes yang tuan-tuan buat ni sebenarnya adalah sudah pun bisnes yang terbaik. Jujur saya kata, ini adalah pada saya bisnes yang sangat terbaik. Kenapa saya kata macam tu? Sebab sebelum saya jual SIM card ni tuan-tuan, saya dah buat macam-macam bisnes dah. Saya ada 6 bisnes. Tapi bukanlah bisnes hebat-hebat pun, bukanlah bisnes ribu-ribu pun. Saya buat bisnes kecil-kecilan daripada zaman saya belajar lagi. Saya pernah jual buku dekat sekolah, jual casing, saya pernah jual jersey baju, saya pernah jual ubat minda. Okay. Saya pernah jual antivirus software kan. Macam-macam. Tak kisahlah buat secara consignment ataupun jual secara kita panggil bulk purchase, beli kat China dan sebagainya, beli banyak jual, tak pergi target dekat kedai-kedai kan. Tapi bila masuk bisnes SIM card pun bisnes biasa kan. Bisnes biasa, saya tak pernah pun buat bisnes yang kita panggil trending ataupun bisnes yang high class punya, yang modal puluh-puluh ribu, ratus ribu, tak. Saya memang bisnes yang kecil-kecil. Bisnes SIM card pun saya bermula dengan modal 100 dulu. Tapi dalam banyak-banyak bisnes tuan-tuan, bisnes ini memberikan satu figure ataupun memberikan satu hasil yang sangat besar pada diri saya. Sangat besar tuan-tuan. Sedangkan apabila saya buat bisnes yang dulu, saya tak pernah dapat hasil yang besar macam ni. Paling tinggi pun saya boleh skor mungkin sampai 3,000. Itu je. Tapi bisnes ni dia bukan skor 3,000 kan, memang 10,000. Mungkin lepas ni dia akan main 6 digit. Apa yang saya nak mendapatkan kepada rakan-rakan, sebenarnya tuan-tuan dah dalam bisnes yang terbaik. Cuma mungkin tuan-tuan ada sedikit kesilapan, ataupun tuan-tuan mungkin tersilap cara, ataupun tersilap, mungkin tuan-tuan tak kena pada cara tuan-tuan tersalah. Jadi sebab itulah saya buat live ni, saya dedahkan 5 formula ni, mungkin tuan-tuan boleh buat dan ianya dapat mendatangkan manfaat kepada rakan-rakan. Saya tak pernah charge pun apa yang saya ajar ni berbayar. Saya cuma ajar, saya dedahkan benda ni secara live. Walaupun anda ni bukan di bawah rangkaian saya ataupun rangkaian saya tak kisah. Yang penting kita semua boleh berjaya dalam bisnes ni. Sebab bisnes ni membantu diri saya, dapat membantu keluarga saya, dan saya juga nak sangat ianya membantu orang lain. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan sudah berada pun dalam bisnes yang baik. Cuma mungkin tuan-tuan tersilap. Tuan-tuan kena cuba betulkan apakah caranya, macam mana. Tuan-tuan kena selalu banyak fikirkan, jangan berputus asa. Kalau tuan-tuan tengok kisah-kisah kejayaan orang lain kan, saya dah cerita sebelum ni. Kita tengok kisah kejayaan orang lain. Biasanya kalau kita dengar orang yang berjaya ni, ada dua je sebab dia. Kalau kita perasan lah, kita dengar kisah kejayaan orang lain, tak kisahlah dia jual SIM card ke bukan ke apa ke, dia berjaya dengan dua benda. Pertama, dia bermula dengan apa yang dia ada dulu. Kalau dia ada kemahiran yang ini, dia mulakan dengan kemahiran yang itu. Kalau dia pandai yang ini, dia mulakan apa yang dia pandai dulu. Dia tak boleh bermula pun tiba-tiba dia terus ikut cara orang yang paling tinggi boleh buat. Tak. Dia akan bermula dengan bawah. Dulu masa peringkat awal saya bermula, saya ada handphone.
Saya ada Facebook saja. Saya tak ada Instagram, tak ada apa. Saya ada Facebook. Facebook pun saya tak pernah pun buat iklan dekat situ. Saya hanya baca, saya tengok, baca berita ke apa, main game ke dekat situ kan. Saya gunakan apa yang saya ada untuk saya belajar. Saya tak ada desktop, saya tak ada laptop. Saya guna apa kawanan saya ada. Okey, saya mula belajar benda-benda tu. Saya mula dengan marketing kecil-kecilan. Saya mula promote dengan apa cara yang saya ada. Saya ada kawan, saya cerita dengan kawan saya ada. Tapi kebanyakannya kita, tuan-tuan, bila kita start buat bisnes ni, kita terus pandang atas. Kita terus tengok, oh orang ni pandai buat ini, aku pun nak buat ni, orang ni nak buat ni. Kita tak perlu tiru orang lain, tuan-tuan. Mulakan dengan apa yang kita ada. Ikut pada apa kemampuan yang kita ada. Mana apa yang kita mampu, kita buat dulu. Satu hari, kita akan jumpa jalannya yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, orang yang berjaya, mereka berjaya ni, mereka memerlukan satu proses, iaitu masa. Masa yang menentukan sama ada dia boleh berjaya atau tidak. Tapi kita nak menunggu masa tu, kita kena tahan. Kita kena sabar, kita tak boleh berputus asa. Kalau orang itu dia tahan, satu masa dia akan dapat hasil yang sangat besar. Ada kawan saya pernah jumpa, orang ni dah 3 tahun, komisen dalam Tone Wow tak pernah pun cecah 1,000 tuan. Tapi selepas 2 tahun, 3 tahun akhirnya cecah juga, dapat juga komisen sekarang 2,000. Ada orang saya kenal, ada kawan saya ni nama dia Irfan. Saya suka sangat puji dia. Sebab apa? Dulu dia join pada dia usia dia 15 tahun, 16 tahun. Dulu 16 tahun dia buat. Bayangkan tuan-tuan, sekarang dah umur 18 tahun, baru dia merasa satu komisen. Berapa? 3,000 lebih. Komisen bulanan, komisen dari top up, komisen lah. Pendapatan daripada Tone Wow, 3,000. Tuan-tuan, umur dia 18 tahun. Komisen dia dah 3,000 lebih, Irfan ni. Account bank pun tak ada, tuan. Account bank pun tak ada. Dia pakai account bank siapa, tuan-tuan? Masa awal-awal daftar sampai sekarang, dia pakai account bank mak dia. Sekarang baru nak mula buat account bank. Macam mana dia boleh dapat hasil macam tu, tuan-tuan? Disebabkan dia tahan. Dia tahan. Dia mulakan dengan apa yang dia ada dulu. Dia sebagai pelajar, dia mulakan apa yang dia kawan, dia Instagram, dia promote. Dia bertahan, dia sabar, dia buat, dia jalan terus. Kita tak sangka, tuan, satu masa dia boleh dapat hasil macam tu. Okey? Tuan-tuan, ada satu orang saya nak ceritakan. Nama dia Tuan Halim. Halim Abdullah. Saya suka cerita pasal dia sebab dia bermula dalam bisnes ni pada dia usia 16 tahun lagi. Dia mula usia 16 tahun lagi. Dia daftar dengan satu orang perempuan ni, nama dia Cik Yohana. Dan saya tak nampak pun apa yang dia pergi jauh mana. Saya tak pasti dia boleh pergi sejauh mana komisen dia. Tapi dia ni adalah seorang yang sangat rajin dan dia ni tak pernah putus asa. Walaupun dia tak berapa rapat dengan saya, dia under saya lah. Dia tak rapat lah macam kawan ke apa kan. Sebab mungkin faktor umur lah, dia muda lagi kan. Saya tengok komisen dia naik 1,000. Okay? Lepas tu dia mula naik 2,000. Dan sekarang tuan-tuan, pada dia umur 20, tuan-tuan tahu tak berapa komisen dia? Komisen dia sekarang 1 bulan, pendapatan dia lebih kurang dalam 12,000 ke 13,000 sebulan. Tuan-tuan, umur 20 tahun. Apa dia buat dengan pendapatan tu? Saya pernah tanya dia, apa yang kau buat bila kau dapat income macam tu? Saya tak boleh percaya sebab dulu saya kenal dia dengan dia kosong. Dan sekarang pendapatan dia begitu. Ini adalah satu yang luar biasa. Daripada sinilah saya nampak. Orang, jika seseorang tu dia nak hasilkan pendapatan dia yang besar, perkara pertama adalah dia kena bertahan. Sesiapa yang bertahan, tidak berputus asa, dia buat terus. Satu masa dia akan sampai destinasi, tuan-tuan. Dia akan sampai ke destinasi. Mungkin ada orang takdir dia, rezeki dia mungkin dia capai dalam masa tempoh yang lama. Mungkin ada masa 4 tahun, 3 tahun. Ada orang yang rezeki dia baik, dia sampai kurang daripada 1 tahun. Contoh macam Tuan Fadzil kan. 5 bulan, 3,000 income kan. Tapi setiap orang dia ada jalan dia. Walaupun kita lambat ataupun kita laju perjalanan kita, selagi kita tidak berputus asa, tuan-tuan, kita pasti akan jumpa jalannya. Betul Tuan Hafizul cakap. Contoh sangat simple, Liverpool. 30 tahun tuan-tuan berjuang. Okey, disebabkan tidak berputus asa, pada tahun ini bakal dinobatkan sebagai juara. Sebab apa? Bertahan. Dia tahan, dia tak putus asa. Cuba cari jalan. Kalau Liverpool pun boleh tunggu 30 tahun, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan baru buat 1 tahun, 2 tahun terus tuan-tuan claim yang tuan-tuan ni gagal. Jadi konsep dia simple. Kalau tuan-tuan bertahan, sudah pasti tuan-tuan akan dapat hasil. Bisnes ini sudah perfect, tuan-tuan. Saya tak tahu, pada saya cukup baiklah, cukup indah, cukup sempurna pada saya. Tuan-tuan, apa bisnes yang kita nak buat?
Kalau dah memang barang yang kita jual tu RM10 pun dah cukup baik, kan? Kalau barang RM10 pun kita tak boleh nak jual, macam mana kita nak cuba bisnes yang modal dia lebih besar? Itu yang pertama tuan-tuan fikirkan. Tuan-tuan dah ada barang RM10 tuan-tuan boleh jual. Apa lagi bisnes yang tuan-tuan nak buat kalau tuan-tuan nak dapatkan satu sale yang banyak? Barang RM10 pun tuan-tuan tak boleh jual. Macam mana tuan-tuan nak jual barang RM20? Jadi pada saya ini dah cukup baik. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, market tuan-tuan. Kalau kita perasan, cuba kita fikirkan kan, bisnes yang kita buat ni jual SIM card. Semua orang guna SIM card. Bila semua orang guna SIM card, ada tak kita boleh jumpa, beramai tak yang kita boleh jumpa yang mana bila dia guna SIM card, dia guna handphone, dia tak top up? Cukup susah. Boleh dikatakan majoriti yang sangat besar. Biasanya kalau dah nama guna handphone, ada SIM card, mesti akan top up. Tak kira lah dia top up sebulan sekali ke, ataupun seminggu sekali ke, 2 bulan sekali. Satu masa dia akan top up sebab dia nak guna data, dia nak guna call. Dia akan top up. Jadi di situ tuan-tuan akan dapat satu repeat sale yang sangat natural. Semula jadi natural, pasti akan dapat punya sale. Tuan-tuan tak perlu paksa-paksa orang datang kedai, puji-puji dia supaya dia datang kedai makan, tuan-tuan suruh repeat lagi. Tak perlu pening-pening. Repeat sale akan berlaku secara sendiri. Cuma tuan-tuan hanya perlu ramaikan pelanggan saja. Bayangkan tuan-tuan, repeat sale akan berlaku dan cuba tuan-tuan fikirkan, bisnes ini akan relevan sampai bila? Sampai bila dia relevan kan? Setiap hari pasti akan ada orang datang kedai beli SIM card. Pasti akan ada orang datang kedai beli SIM card. Budak yang umur 12 tahun je akan datang pergi beli SIM card. Beli SIM card. Soalnya SIM card apa dia beli? SIM card Tuan Wow ke SIM card lain? Betul tak? Maksud saya, mana benda bisnes ni tak akan ada penamat dia. Dia tak akan ada habis dia. So, tuan-tuan sekarang berada pada bisnes yang pada saya bisnes ni sangat baik. Potensi dia sangat besar. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Kita ada 40 juta, kita ada 30 juta orang guna handphone. Tuan-tuan tak perlu banyak-banyak, tuan-tuan. Tak perlu pening kepala, tak perlu banyak-banyak. Kalau tuan-tuan boleh ada 400 orang ahli yang aktif pun, tuan-tuan makan tak habis, tuan. Makan tak habis. Saya nak mendapatkan satu pendapatan macam ni, saya perlu ada 2,000 orang, saya susun 2,000 orang, tuan-tuan. Daripada 30 juta guna handphone, saya perlukan 2,000 sahaja. 2,000 sahaja, tuan-tuan. Okey, saya tunjuk kepada tuan-tuan kat sini. Okey, saya tunjuk. Saya nak menampakkan kepada rakan-rakan. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, untuk saya dapatkan satu pendapatan macam ni, okey. Daripada 30 juta, okey, 2,000 saya dapatkan daripada 30 juta orang yang guna handphone. Okey. Darab dengan 100. 0.006% saja yang saya boleh kuasai market direct daftar bawah saya. Okey. Commission dah tak akan habis makan, tuan-tuan. Commission dah tak akan habis makan. Itu baru saya cerita 2,000. Sebab itu saya kata kita tak payah berebut. Dalam bisnes ni tak payah berebut, tuan-tuan. Kalau kita bertahan, kita terus buat, setiap bulan kita ada pendaftaran, pasti commission kita akan besar. Cuma itu nasihat saya, ikut formula yang saya bagi tahu tu. Okey, 5 formula yang saya bagi tahu tu. Setiap pendaftaran pastikan ada top up, kita pastikan ada galakkan MNP, penajaan yang kita jaga, team activation yang kita ada, commission kita akan besar. Itu yang saya nak maksudkan kepada rakan-rakan. Okey, kita tak payah risau. Bila dalam bisnes ini kita buat, cuba tuan-tuan fikirkan, bila tuan-tuan jalankan bisnes ni, pada masa yang sama, apabila tuan-tuan jalankan bisnes ni, tuan-tuan tak payah pening-pening buka kedai. Orang nak top up, walaupun tuan-tuan buat secara online ke offline ke, walaupun di mana-mana, dia nak beli produk tuan-tuan, dia nak repeat sale, beli barang tuan-tuan, dia tak payah datang kedai, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Dia boleh beli kat mana-mana kedai. Kedai tu tuan-tuan tak payah bayar sewa. Sewa tak payah bayar. Pekerja yang jaga top up tu tuan-tuan tak payah bayar. Tapi bila dia top up dekat kedai tu, tuan tak pasal-pasal duduk rumah dapat duit. Jadi pada saya, di mana kurangnya bisnes ni? Kalau kita nak buat satu bisnes, kita nak besarkan kita punya market, kita nak besarkan bisnes kita, kita kena ada banyak cawangan. Tapi bisnes kita, starting saja, walaupun kita bermula dengan komisen yang kosong, seluruh kedai yang jual top up ni, semua kedai kita. Cuma tinggal kita nak ramaikan kita punya pelanggan saja. Jadi pada saya, sistem sudah perfect. Cuba tuan-tuan fikirkan juga, apabila tuan-tuan buat bisnes ni, tuan-tuan sakit ke,
tuan-tuan meninggal dunia ke, boleh pula pendapatan tu dia akan terus dapat dan tuan-tuan boleh wariskan pada family. Kalau kita menjalankan satu bisnes yang besar, tuan-tuan nak wariskan tuan-tuan punya bisnes ni pada orang lain, tuan-tuan mungkin pergi hire peguam, kena buat wasiat dan sebagainya kan. Kena ada satu legacy yang sangat besar. Tapi dalam bisnes ni tuan-tuan hanya perlu isikan akaun bank waris tuan-tuan, kalau apa-apa berlaku, komisen dia akan dapat pada dia. Jadi di mana kurang ni tuan-tuan? Pada saya ini sudah yang terbaik. Ini sudah perfect. Cuma kita kena buat, kita kena bertahan, kita kena percaya pada diri. Jalan terus. Okey. Percayalah, ini tuan-tuan sudah berada pada benda yang terbaik, cuma tuan-tuan tinggal jalankan. Okey, percaya, jalankan, dan suka saya ingatkan ini adalah tahun emas. Buat yang terbaik. Kita ada masa 6 bulan saja untuk kita pulun yang terbaik. Kejarlah auto upgrade. Okey, mudah-mudahan kita semua boleh berjaya. Okey. Okey, jadi sebelum saya tutup live ni, saya nak buka sesi soal jawab. Kita akan buka lebih kurang 10 ke 15 minit. Jangan tanya pasal Liverpool. Okey, sebab kita dah tahu Liverpool pasti champion. Apa yang tuan-tuan nak bertanya, tuan-tuan boleh tanya tentang soalan yang berkaitan dengan live saya ni. Itu yang paling penting. Okey, kalau tuan-tuan nak tanya silakan. Dan dalam masa 10 minit, 15 minit, okey. Dan lepas tu kita boleh ke agenda yang seterusnya lah. Okey. Okey, terus. Jika tuan-tuan ada soalan, silakan. Nanti cakap tak bagi pula orang bagi soalan kan. Okey. Silakan. Soalan yang berkaitan dengan formula yang saya bagi. Kalau tuan-tuan tanya soalan berkaitan dengan benda lain, saya tak nak jawab. Silakan rakan-rakan. Okey, terus. Okey, soalan yang pertama, Putera Faris. Tuan, macam mana dengan tier 1 boleh cecah 30%? Okey, soalan ni sangat simple. Okey, sangat simple. Apabila sesiapa yang dah jadi center, mungkin boleh belajarlah pada upline bagaimana. Dia sebenarnya teknik dia simple saja. Dalam Tone Wow ni, kita punya commission bukan saja pada tier 1, 2 dan 3. Tapi commission kita boleh sampai tier 4 sampai lantai. Kalau kita pandai sikit matematik, dia memang boleh jadi sehingga lebih daripada 30%. Okey, disebabkan kita ada penambahan komisen, kita boleh jadi center. Kebanyakannya program-program telco yang lain, dia mungkin bagi komisen pada tier 1 sampai tier 3, tapi bukan pada Tone Wow. Tone Wow dia boleh bagi sampai tier 4 sampai lantai. Inilah kelebihan. Okey, jadi bila ada benda ni, sebenarnya tuan-tuan boleh jana komisen tu sampai tu. Cuma apa yang saya nak beritahu, senang saja. Macam saya bagi tahu Putera dan sebagainya. Fokus kita upgrade satu demi satu akaun. Itu saja, ikut giliran. Tuan-tuan akan rasa komisen tu. Itu jawapan dia. Okey, Daniel. Okey. Alamak, kenapa tak boleh tekan Kenapa tak boleh tekan ni? Okey. Terus Okey, Daniel, kenapa saya tak tekan dia punya soalan ni? Tak pasti kenapa. Facebook chat. Sekejap tuan-tuan Saya tengah setting jap. Okey. Okey. Okey, itu. Okey. Tak boleh setting pula. Okey, tak apa. Teruskan, Daniel Tone Wow. Guide tak, kalau kita masuk buka booth ke apa ke, saya tak faham soalan ni. Nak register direct ke macam mana? Guide boleh tak untuk kita buka booth? Nak register direct ke macam mana tuan? Nak register direct ke macam mana? Macam mana tu? Saya tak faham soalan tu. Zul Booster, bagaimana nak pastikan mereka ni top up? Okey, macam mana nak pastikan mereka ni top up? Simple je, saya pernah bagi tahu satu ayat tu, iaitu salam tuan, dah langgan dah plan 89GB unlimited call. Itulah biasa saya tanya. So bila saya tanya tu, sebenarnya diorang nampak macam saya nak minta feedback diorang kan, macam mana cara macam mana langgan okey ke tak okey. Sebenarnya pada masa yang sama memang saya minta feedback, tapi pada masa yang sama sebenarnya saya nak suruh dia secara halus untuk suruh top up. Itu saja. Kalau cara tu tak jadi, dia blue tick, saya akan gunakan cara yang kedua, iaitu
Kalau ada kempen saja, saya akan bless pada dia orang, saya akan beritahu. Kempen 200,000. Baik tuan top up, mana tahu rezeki. Kita akan bagi tahu lah, rezeki ni kita tak tahu. Kena mana tahu bertuah, kan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Contoh macam tu lah. Terus top up. Itu je. Okey. Abdul Halim, macam mana nak pastikan dealer yang pakai nombor baru sentiasa top up? Itulah sebabnya kenapa kita kena tekankan MMP. Itulah formula yang saya nak tekankan. Okey. Biasanya kalau nombor baru ni memang macam tu. Tapi kita tak boleh nak paksa lah kan. Cuma kita kena tekankan. Kalau boleh kita kena educate MMP. Okey. Fizi Hafizah, kenapa MMP DG ke Tone Wow agak susah? Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan fikirkan macam ni lah. DG tu DG, Tone Wow is DG. DG ke DG boleh tak? Tak boleh kan? Okey. Okey, alright. Terlalu banyak lah soalan. Okey, tak apalah. Nanti insyaAllah saya minta jasa baik kepada rakan-rakan yang tengah bertanya soalan ni. Saya cadangkan tuan-tuan PM saya secara personal dekat Facebook. Tuan listkan soalan tuan-tuan. InsyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okey. Jadi saya terpaksa tutup live di saya pada malam ni. Saya minta maaf jika apa-apa perkataan saya tu guris bahasa rakan-rakan semua. Dan pada masa yang sama, jika apa ilmu yang saya ajar ni tidak memberi manfaat kepada rakan-rakan, saya minta maaf. Okey, yang baik ini sudah tentu daripada Allah kan. Yang buruk tu sudah tentu daripada saya. Jika benda ni memberi keburukan ataupun tuan-tuan tidak bersetuju dengan cara yang saya ajar, tuan-tuan jangan ikuti cara ini. Jangan ikuti. Kalau tuan-tuan rasa cara ini betul dan tuan-tuan rasa nak cuba, silakan. Ianya percuma. Okey. Dan cuma saya minta kepada rakan-rakan, jika ianya baik, share lah. Mana tahu ianya memberi manfaat pada lain. Sebagaimana bisnes ni dapat ubah hidup saya, sebagaimana itu saya sangat berharap ramai orang lain yang boleh mengubah hidup daripada bisnes ni. Okey. InsyaAllah tuan-tuan semua, semoga rakan-rakan berjaya dalam bisnes ni. Please, saya merayu sangat kepada rakan-rakan, tolonglah jangan berputus asa. Teruskan, jalan saja tuan-tuan. Umur kita masih muda. Okey, lagi-lagi macam putera ke apa ke, umur yang 30-an, bawah 30-an, masih muda, terlalu muda. Buat je, jalan terus. Saya bagi tahu senang je, tuan-tuan fikirkan. Kalau tuan-tuan tak buat bisnes ni, tuan-tuan pilih jalan bekerja, sama je. Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan akan bekerja sampai tua. Jadi apa salahnya tuan-tuan beri peluang pada diri tuan-tuan 1 tahun, 3 tahun untuk tuan-tuan buat bisnes ni, berkorbanlah sedikit. Saya berani jamin insyaAllah tuan-tuan akan dapat hasilnya, tuan-tuan akan berterima kasih kepada Tuan Wang. Okey. Beri peluang kepada diri tuan-tuan. Beri masa. Dulu saya masa awal-awal saya join pun, saya beri masa pada diri saya. Saya fokus betul-betul, tak kerja. Setahun saya tunjuk, buktikan. Dan Alhamdulillah, peluang yang saya berikan pada diri saya tu memberi peluangan, tak tahulah, beratus ribu kali ganda lah. Okay, jadi beri peluang kepada diri tuan-tuan. Tak perlu berputus asa. Ingat saya kata, orang yang berjaya adalah orang yang tahan. Apabila dia tahan, dia akan hasilkan satu hasil yang sangat besar. Okay, mudah-mudahan ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.